Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar para penonton, para pendengar yang menyaksikan rancangan siri bicara ummah yang dipancarkan secara langsung oleh waqtv.my, yang mana pada pagi ini kita akan meneruskan satu lagi siri bicara yang cukup menarik bersama-sama dengan panelis kita pada pagi ini. Saudara, kita sedia maklum bahawa kita masih lagi berada dalam fasa kawalan pergerakan, ya. Ini kali ini masuk fasa yang keempat. Jadi ini suatu keadaan yang begitu menarik, ya. Kita tidak pernah berlaku dalam negara kita. Jadi mudah-mudahan kita pun sedia maklum betapa cabaran yang kita hadapi dalam mendepani pandemik COVID-19 ini cukup begitu mencabar, dan kita amat beruntung dan kita bersyukur kerana kita mempunyai para petugas yang begitu mempunyai usaha dan tenaga yang cukup hebat. Bahkan kadang-kadang kalau saudara baca berita dan mendengar ulasan-ulasan daripada pakar-pakar bagaimana pengorbanan yang telah pun dilakukan oleh petugas-petugas kita, sama ada petugas kesihatan, keselamatan, kesukarelaan dan sebagainya. Jadi insyaAllah pada pagi ini 30 April 2020, hari Khamis, kita akan sama-sama sembang-sembang. Kita akan bincang-bincang tentang satu tajuk yang cukup menarik, iaitu hargai pengorbanan petugas barisan hadapan kita. Ya, jadi ini suatu perkara yang boleh kita sama-sama bincang-bincangkan, dan insyaAllah pada pagi ini kita akan bersama dengan 3 orang panelis, ya, yang dijemput khas oleh waqtv.my. Yang pertama iaitu yang bahagia Dr. Zafri Ismadi Muhammad Anis. Apa khabar, Doktor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Doktor bersiaran dari Bangi, ya, Doktor, ya? Ya, di rumah. Dari rumah? Tak sihat dari ni, MC hari ni. Oh, okey. Biasalah doktor. Ni petugas kesihatan tak sihat tu biasa. Kerana mereka berhadapan dengan orang-orang yang tak sihat, jadi perlukan kekuatan, insyaAllah. Kita doa mudah-mudahan Dr. Zafri akan sihat, ya, untuk meneruskan tugas yang begitu banyak lagi di hadapan sana. Dan kita juga bersama dengan Dr. Nur Wahidah Jamaan. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Cantik kawasan kita bersiaran ini, nampaknya doktor berada di dalam kereta. Sekarang tengah bertugas. Minta maaf doktor, ya, tapi terima kasih banyak-banyak kerana melapangkan masa. Mudah-mudahan perbincangan kita tidak mengganggu tugas-tugas doktor di sana, di luar sana, insyaAllah. InsyaAllah tak ganggu sebab saya dah susun jadual lah. Kita apa tugas-tugas yang dilakukan oleh barisan hadapan kita, insyaAllah. Dan panelis kita yang ketiga iaitu saudara Nizam Samsudin. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Hari ini tak ke mana-mana? Hari ini saya ada di sekretariat lah, di sekretariat YG. Baru sebentar tadi menerima lagi sumbangan untuk program kita punya. Terima kasihlah ambilkan masa sedikit bersama-sama dengan kita untuk berkongsi maklumat dan juga panduan pengalaman kita dengan para penonton dan juga pendengar kita, insyaAllah. Jadi hargai petugas barisan hadapan kita, ya, ataupun istilahnya frontliners kita ini. Ini suatu yang kalau kita buka televisyen hari ini, Doktor, Saudara Nizam, macam-macam lagu yang ditontonkan, penghargaan supaya setiap orang bukan setakat menghargai mereka, bahkan kena sama-sama berusaha membantu mereka dalam mendepani cabaran COVID-19 ni, insyaAllah. Jadi saya nak bertanya pertama sekali dengan Dr. Zafri, ya, insyaAllah, sebagai seorang pakar dari bidang pediatrik ni, ya, di Hospital Serdang. Jadi sepanjang PKP ni, Doktor, ya, kalau kita lihat, apakah pendapat Doktor lah sepanjang Doktor melihat sumbangan petugas-petugas kesihatan kita ni dalam mendepani COVID-19 ni, mungkin sebagai awalnya Doktor punya respon tentang isu ini. Silakan, Doktor. Ya, sekadar untuk kongsi, ya. Sebenarnya memang kalau sedang sebarang isu epidemik atau pandemik, tugas kesihatan memang antara elemen tera yang akan menguruskan, menyelesaikan masalah epidemik atau pandemik tersebut. Dan
secara umumnya kalau nak saya nyatakan petugas kesihatan ada dua tugasan utama. Satu untuk pengesanan kes dan diagnosis. Ini kebanyakannya dilakukan oleh pihak kesihatan. Jabatan kesihatan ada juga di hospital. Tapi pihak kesihatan yang akan mencari kes secara aktif. Maksudnya akan melakukan saringan di tempat-tempat yang dilihat ada banyak kes. Contact tracing, mengejar kontak-kontak, mengejar siapa yang dah kena, dia akan cari siapa lagi yang di sekitar orang tersebut. Macam itulah. Ini biasa tugas Badan Kesihatan, PKD, Jabatan Kesihatan Daerah dan Klinik Kesihatan. Dan bila dapat kes akan perlu rujuk, dia akan rujuk ke hospital. Kalau tak perlu akan ada arahan selanjutnya lah daripada bahagian kesihatan. Dan bukan sekat tu je, mereka juga akan memantau pattern, corak, pola wabak tersebut. Makin banyak atau makin kurang, kawasan mana nak dilabel sebagai red zone, yellow zone atau green zone dan sebagainya. Itu satu fungsi dari segi pengesanan dan diagnosis. Yang kedua adalah merawat penyakit COVID-19 itu sendiri. Kalau datang dengan komplikasi yang teruk, akan dirawat di ICU. Jadi di ICU tu harus ada alatan ICU lah, dengan ventilator dan alat infusi dan sebagainya. Itu tugas hospital. Maknanya pesakit yang ada COVID-19 yang teruk, memerlukan bantuan oksigen atau bantuan pernafasan, akan dirawat di hospital dengan segala kelengkapan yang ada. Jadi kalau nak kata petugasan para petugas kesihatan adalah untuk dua benda utama ini. Itulah secara rangkuman macam itulah. Maknanya dari segi daripada awal macam Dr. sebut tadi, menyiasat, buat screening dan sebagainya, sehinggalah kepada menghadapi sakit-sakit yang memang telah ada perkara ini. Maknanya itu suatu tugas yang panjang, yang kadang-kadang makan masa yang di luar waktu kerja. Kadang-kadang kes ini timbul bila kita saksikan Dr. Jeb, Dr. Zafri, tengok macam mana mereka bekerja dengan keadaan pakaian dan juga kalau kita lihat dari segi yang ditonton dalam televisyen dan sebagainya dan surat khabar. Jadi Dr. lihat dari segi sejauh mana keprihatinan ataupun sumbangan itu. Dari segi itulah, kalau mungkin Dr. boleh ceritakan sedikit bagaimana aspek-aspek itulah berdasarkan pada saya sebenarnya nak tunjuk sendiri ada punya untuk mereka yang melakukan screening dan juga mereka yang merawat pesakit yang ada COVID ni, dia ada uniform dia, ada protective suit, PPE lah kita panggil, personal protective equipment yang dia kena pakai. Dan dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada head cover, face shield, mask pun bukan mask biasa tu, dia kena mask N95 dengan baju gown, dengan apron, foot cover, banyak dia punya tu, banyak attire dia tu meliputi serta badan. Dan pakai benda tu bukannya best, bukannya seronok. Tu Wahidah akan cerita, dia pakai hari-hari. Saya bukan frontliner. Saya second liner. Frontliner ni saya ada menjaga ward ARI atau SARI lah, SARI, Severe Acute Respiratory Illness. Yang mereka ni masalah pernafasan tapi bukan COVID. Dan kita memang tapi kami harus rawat anak-anak yang macam ni sebagai beranggapan mereka mungkin ada COVID. Jadi kami akan berhati-hati macam mana kami berhati-hati pada orang lain juga, pada pesakit dewasa juga yang ada COVID juga. Dan dia berpakai tu memang akan panas, memang macam sauna dalam tu. Lepas habis tu memang akan berpeluh lah, berpeluh. Dan kalau sebelum masa datang kerja, kalau siapa yang menjaga ward ni nak mulakan rondaan, mulakan round dekat ward tersebut, kena tukar baju, pakai baju scrub, baju hospital tu yang disediakan. Lepas tu dah pakai baju tu, kalau nak pergi ke satu bilik yang ada, kena pakai semua yang saya cakap tadi lah,
kena donning kita panggil. Don the full PPE, baru boleh masuk bilik yang ada pesakit. Dah dengar tengok semua, check semua kan. Lepas tu dah keluar, buka balik semua tu. Kan, nak pakai tu bukan suka pakai macam pakai baju biasa, tak, ada cara dia. Apa kena pakai dulu, apa kena pakai kemudian. Macam mana nak buka, macam mana nak koyakkan, lipat, gumpal, buang supaya tak terberabur virus tu kalau ada. Itu tekniknya lah. Saya nak tunjuk kalau saya di hospital sebenarnya dah barang-barang tu ada di ward, tapi minta maaf sebab tak dapat mengadakan barang tu tunjuk tu. Ya. Okay, terima kasih Doktor atas penjelasan tadi. Maknanya begitu detail sekali, maknanya betapa tugas kesihatan ini maknanya mempersiapkan diri mereka untuk bertugas dan juga melakukan tugas-tugasan yang semestinya untuk menghadapi pandemik ini. Saya nak berpindah kepada Saudara Nizam ya. Menteri Kesihatan sebut juga, maknanya petugas barisan kesihatan ini bukan saja doktor, bukan saja pihak keselamatan, juga seluruh rakyat Malaysia. Itu saya dengar sendiri daripada Menteri Kesihatan kita. Jadi salah satu kelompok yang juga bertugas untuk menghadapi isu ini ialah kelompok sukarelawan yang kita nampak begitu bersemangat, NGO dan sebagainya lah. Jadi AYG sendirilah sebagai sebuah badan belia yang terlibat dengan kerja-kerja sukarelawan ini mengetahui kesan COVID ini bila mereka masyarakat kita maka turun ke lapangan membantu dan sebagainya. Jadi apakah peranan AYG? Mungkin sebahagian daripada promosi lah yang boleh kita sebutkan selain daripada kita lihat apakah yang telah dilakukan dalam menghadapi cabaran COVID-19 pada hari ini. Silakan. Okay, terima kasih pada Ustaz Sri. AYG asasnya kita menggerakkan masyarakat kebanyakan lah untuk turut sama membantu golongan yang terkesan terutama dalam perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan di Malaysia sekarang ni lah. Jadi siapa yang terkesan ni sebenarnya adalah mereka yang terlibat dalam industri ataupun melakukan pekerjaan yang bersifat gaji hari ataupun upah harian. Contoh yang kita boleh sebut macam Makcik Kiah yang jual goreng pisang tepi jalan kan, ataupun Abang Bob yang jual roti john kan malam-malam kan, ataupun yang suri rumah yang memang bekerja sebagai pengasuh di rumah. Jadi yang ni adalah golongan yang ataupun mereka yang gaji hari, maksudnya tak ada kerja, maknanya tak ada gajilah pada hari tu kan. Jadi inilah antara golongan yang kita nampak terkesan yang perlu dibantu. Tapi nak diberitahu setengah kita agak simplistik sebut golongan B40. Tapi pada kami yang berada di lapangan ni, kami melihat sebenarnya mungkin peringkat awal tu B40 ni memang terjejas sebab B40 dalam 4 hari paling kuatlah dia boleh bertahan. Selepas 4 hari tu dia akan mula terjejas lah dari segi bekalan dapur di rumah. Tapi saya nak nyatakan juga sebenarnya bukan B40 yang terlibat dalam sekarang ni, pertengahan pun M40 pun terlibat sama kan, terutama mereka yang peniaga, pada peringkat awal tu tak dapat nak memulakan balik perniagaan kan, sebab kami memang menerima pada peringkat awal tu, hari tu minggu kedua tu dah ada pemilik bengkel motor atau tu pemilik restoran yang memang tak boleh nak beroperasi kan, begitulah. Jadi itu persiapan kita yang kita buat lah sebenarnya. Dan selain daripada itu kita juga maksudnya kita cuba kumpulkan penyumbang-penyumbang ni untuk membantu. Penyumbang ni alhamdulillah setakat ni kita terima ni daripada golongan yang agak okey lah dari segi mungkin T20 ni yang banyak membantu kita untuk memberikan sumbangan dan untuk kita salurkan balik dalam bentuk barangan kering dapur ni lah kan. Dan kita pun kumpulkan juga melalui ketua-ketua komuniti kawasan untuk diorang senaraikan ahli-ahli komuniti diorang yang terjejas teruk lah, maksudnya kan, yang memang betul-betul dah terputus bekalan. Kita minta diorang bantu dapatkan senarai nama tu. Selain daripada tu kita cuba berurusan dengan JKM kan,
peringkat awal lagi tu mungkin kita boleh bergerak, tapi lepas arahan yang berikutnya tu untuk dapatkan surat daripada JKM. Jadi kami usahakan juga dapat, alhamdulillah, dengan JKM. Dan itulah kita berurusan dengan pihak-pihak yang sepatutnya lah untuk memudahkan pergerakan kita lah. Itu apa yang AYG buatlah setakat ni. Ya, maknanya kesan daripada pandemik ini bila PKP berlaku, maknanya masyarakat di luar sana berhadapan dengan cabaran ekonomi dan sebagainya lah ya. Maknanya ya betul Ustaz. Dan sebagainya. Jadi peranan yang dimainkan oleh AYG ini adalah untuk membantu golongan-golongan yang maknanya keperluan lah ya dari segi sumber makan sebagainya lah untuk kehidupan mereka. Jadi ini juga satu bentuk gerakan yang penting ya dalam kita nak berhadapan. Kita pun tak tahu sejauh mana lamanya lagi pandemik ini ataupun isu ini. Jadi mungkin peranan itu juga boleh dibincangkan lagi selepas ini insyaAllah. Saya nak pindah kepada Dr. Wahidah ya, Dr. Nur Wahidah ya. Tengok gambar Dr. Wahidah tu macam kita dalam filem aja, drama aja, macam orang cerita. Ini satu ya, terima kasih kerana sanggup bersiaran dalam kereta ya, kerana dalam tugas ini nak cari tempat susah lah, mungkin dekat hospital orang lalu lalang sebagainya kan. Jadi bersiaran dalam kereta. Okey, apa yang mungkin Dr. Zafri dah sebut tadi asal-asal awal lah tentang peranan, dan saya terdengar tadi kata Dr. Zafri sebut yang bertugas screening ni antaranya Dr. Wahidah. Untuk boleh cerita sikit lah peranan Dr. Wahidah sendiri sebagai the frontliner. Apa kata frontliner, Dr. kata dia second liner. Mungkin tugas yang sedang dimainkan sebagai orang yang terlibat langsung dalam depan isu ini. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Itu klinik staff lah. Kita boleh cakap sebagai klinik, asalnya klinik kepada staff untuk HKL. Nak katakan staff HKL ni kita ada 11,000 staff. Kata macam satu mewakili satu negeri lah kat sini. Jadi kat dalam 11,000 staff ni kita tak mampu nak tutup apa perkhidmatan yang kita ada. So kat sini HKL kita ada 2 frontliner lah. Satu di ED untuk orang awam, dan satu lagi di klinik kami kita akan buat swab ataupun saringan kepada staff sendiri. So kata banyak tak banyak? Banyak. Dalam satu hari boleh dikatakan 100 orang yang boleh datang saringan. Okay, saya nak respon sikit pasal apa yang Dr. Zafri cerita pasal doning, doffing semua tu kan. Okay, kalau nak ceritakan pengalaman untuk doning dan doffing ni, asalnya sebenarnya kami klinik biasa lah. Klinik biasa untuk staff, tengok sesama batuk dan sebagainya. Kebetulan ada pada hari yang sebelum kita start PKP, salah seorang daripada staff kami ada yang positif. Ceritanya, jadi kami beramai-ramai lah kena pergi buat saringan dan mengambil swab juga. Tapi disebabkan tidak boleh ada perkhidmatan yang kita mampu nak tutup, jadi kita terpaksa tukar kepada klinik kami ni kepada kita panggil CMSA untuk healthcare workers. CMSA ni ialah COVID mass screening area, kita panggil. Okay. Jadi kat situ kita ni kena teguh lah berdiri untuk staff, untuk supaya staff ni terus yakin. Nak kuarantin 14 hari tak mampu. Memang tak mampu. Jadi apa yang direkatkan kat sini ialah banyak kita belajar balik lah macam doning. Dulu kan kita tak pernah buat doning pun dulu kan. Sebab kita bukannya in charge dengan infection control. Jadi dia belajar balik doning, doffing. Kebetulan sister kami ialah daripada infection control, dia tengok cara dia lah. Okay. Dari segi doning ni, kita pakai N95 tu, kita kata N95 tu adalah 95% ialah apa yang kita hembus balik, kita hidup balik. Itu sebabnya kita kata 95. Okay. Biasa kita bila pakai kita sesak. Jadi bila pengalaman ya, Dr. Wahidah ada mungkin apa? Sila terus. Dengan N95 daripada 3 jam kita dah macam penat. Lepas tu dia macam nak exercise. Lepas tu bila kita sebabnya kita kata orang kata tutup mulut tak dengar tu tak dengar telinga. Macam tu. So kita menjerit. Menjerit kepada orang lain supaya dia dengar kita punya soalan, tanya saringan macam mana kontak dengan apa dan sebagainya. Jadi kat situ pentinglah bagi saya memang nak kata menggunakan tenaga yang lebih daripada separuh hari di situ sahaja.
Dan dari segi Donnie dengan Dolphin ni, Dolphin ialah cara buka lah. Cara buka adalah lebih penting supaya bila buka je PPE tu ikut turutan, kita tak nak ada apa-apa dia punya virus-virus yang terkeluar dekat atas permukaan PPE tu sendiri, semua PPE tu terbang. Jadi buat Dolphin tu ialah sangat berhati-hati satu persatu dan tidak boleh macam kena buat slow supaya dia habuk terbang. Macam tu. So Dolphin ialah satu benda yang paling kritikal lah. Bagi kami kat sini pengalaman sebagai yang penyiasat juga kesihatan, kita ada juga risiko untuk staff yang kena COVID ni ataupun sebelum ni punya cerita ialah kebanyakannya adalah sebab waktu doping. Waktu doping tu, diorang buka dah mask, baru nak cuci tangan sesuatu, waktu tu lah diorang hembut hidung. Itu adalah satu risiko yang paling besar kepada pekerja kesihatan untuk dapat jangkitan lah. Yeah. Okey, itu saja. Bila saya tengok yalah kita tak tengok secara berdepan, bila tengok dia dalam gambar, tengok video yang ditunjukkan, ada juga sekali-sekala ternampak cara-cara dia pakai. Memang yalah rumit nampaknya doktor ya, memang kita pakai mask ni pun sampai sejam rasa rimas dah ya. Maknanya doktor Zafri ya, maknanya pakai mask pun kena rimas. Tapi nak bayangkan pakai tutup keseluruhan sampai ke bawah berjam-jam kan. Jadi ini sesuatu yang sukarlah kita nak fikir betapa mereka begitu sabar dan juga sungguh kata apa mujilah ya, maknanya dari segi pengorbanan itu tersebut. Okey, Dr. Zafri ya, kalau lihat tadi sikit sebanyak disebut tentang cara-cara berdepan ketika bertugas pakaian dan sebagainya. Jadi dari segi cabaran sendiri, apa cabaran sebenarnya? Ya, kadang mungkin doktor juga ada maklumat berdepan dengan frontliners di hospital sebelumnya. Apakah cabaran-cabaran sebenarnya di kalangan petugas-petugas kesihatan ni dalam menghadapi? Mungkin tadi pun telah disebut sedikit oleh Dr. Wahidah. Silakan, mungkin tambahan daripada doktor. Silakan. Okey, kalau nak kata setakat ni saya kata alhamdulillah Malaysia antara yang terbaik dalam mengatasi benda ni. Dan cabaran yang besar tu tak ada yang tak boleh kita tangani. Tapi saya kena sebut beberapa kekangan yang ada yang sedang cuba diatasi. InsyaAllah sedang cuba diatasi. Contoh dari segi staff yang burn out. Ada yang burn out atau dah makin lama makin hari-hari kena kerja dan tak ada rehat kan. Dengan cerita Tuan Wahida boleh confirm kot. Dizi nak cutikan SKL. Dia bukan cutikan maksudnya. Nak COVID cases tak pergi ke SKL lagi. Maknanya akan ke tempat lain. Akan digunakan hospital MAEX. Dekat yang yang dekat Sedang, dekat belakang hospital Sedang tu. Dia dah jadi hospital MAEX dengan 100 katil untuk kes COVID yang stabil dan dia panggil step down hospital. Maknanya pesakit yang stabil tak perlu bantuan pernafasan lagi. Tapi masih perlu dipantau di hospital, akan dipindahkan ke situ. Itu satu bentuk inisiatif yang bagus lah. Dia mengurangkan beban hospital yang menderitakan COVID semata-mata. Dan satu lagi kekangan yang ada dari segi PPE. Memang ada isu ada juga kata cukup, dia masalah distribution, logistik kan. Tapi walaupun memang berlaku, memang ada, tapi setakat ni banyak jabatan mengambil inisiatif sendiri. Dia bertindak lebih awal untuk mengetahui itu benda penting supaya doktor dan petugas kesihatan lain dilindungi daripada jangkitan COVID itu sendiri. Jadi mereka buat sendiri ataupun minta orang buatkan. Dan ada orang sumbangan peribadi, sumbangan daripada kawan-kawan yang bagi mask, yang bagi baju, gown dan sebagainya kan. Itu memang masalah peralatan tu ada, PPE tu ada, tapi ia boleh diselesaikan. Pelan-pelan cuba diselesaikan. Itulah kalau saya nak kata. Dan lain sebab Afi boleh ada juga masalah cabaran untuk kami itulah satu lagi dari segi kemudahan saringan yang terhad. Kalau untuk
walau kami sekalipun, kalau kami pergi buat saringan, keputusan akan balik dalam masa 24 jam atau 48 jam. Mungkin sampai 3 hari. Kadang-kadang sampai 5 hari. Jadi ini juga akan jadi kekangan untuk orang lain yang ada terlibat sama dalam kes yang mungkin ada tu. Bila adanya seorang yang ada positif, keseluruhan jabatan tu akan terganggu. Akan mungkin lumpuh sebabkan seorang yang positif dalam jabatan tu. Jadi benda ni pun harus boleh dicegah kalau screen tu dibuat dengan lebih baik lah, dia dengan cepat. Tapi yalah, itu pun mencuba diatasi. Sekarang ni kapasiti negara kita dalam 17,000 satu hari kes. Saya masih tak mencukupi lah. Pelan-pelan akan diperbaiki. Itulah, cabaran memang ada, tetapi cabaran tu bukannya tak boleh diatasi. Pelan-pelan usaha ke arahnya dilakukan, insyaAllah. Yalah, maknanya benda ini datang begitu besar kan, dan keadaan kapasiti kita memang boleh, tapi perlukan masa lah juga untuk bersiap dan juga pencapaiannya. Okey, antara sebab lain satu lagi nak cerita, tapi ini bukannya pada kami, ini isu yang kadang-kadang berlaku pada orang yang kita screen. Tapi ni benda-benda yang sebelum ni lah, dia menafikan penglibatan dia dengan tak ambil contoh lah. Ataupun dia tak betul terang dalam memberikan history dia, cerita dia. Pergi ke mana, bawa baik dari mana. Ini juga mengganggu. Dan bila tak ada kejujuran tu, jadi kita akan terlepas penyiasatan tu. Jadi ada yang mungkin kena jangkit lepas tu. Itu antara lain lah. Tapi yang masalah lain kebanyakannya boleh diatasi. InsyaAllah, Alhamdulillah. Itu sebabnya setiap masyarakat kita kena membantu lah, kena berterus terang, kena kata orang apa-apa latar belakang, history dan sebagainya, supaya perkara ini tidak menimbulkan masalah kepada petugas-petugas kita lah ya. Tadi disebut, Saudara Nizam tadi doktor sebut maknanya PPE dan sebagainya. Sebagai sukarelawan mungkin ada jugalah sumbangan-sumbangan yang berkaitan tentang kepada pihak-pihak petugas kesihatan. Itu mungkin kita boleh katakan apakah persiapan yang dilakukan oleh AYG sendiri dalam membantu masyarakat, khususnya petugas Barisan Harapan ini? Baik Ustaz, persiapan para petugas kita atau sukarelawan kita ni, saya fikir kita bersiap dari segi fizikal dan mental lah Ustaz. Sebelum kita mula hari tu pun, peringkat awal waktu PKP 1 tu dah mula basically kami tutup semua operasi AYG lah yang ada di Selangor ni. Kita tutup semuanya, ada 6 center disebabkan arahan penutupan tu. Dan selang 3 hari kami mula menerima panggilan daripada komuniti-komuniti kan, tentang mereka memerlukan bantuan. Dan co-founder pada AYG Saudara Afiq Ramli pun kemudiannya mencadangkan untuk kita turun. Dan ketika itulah saya memikirkan kita kena bersedia sebab serangan musuh ini, COVID ini, kita tak nampak kan. Dia bukan macam komunis kita nampak depan mata kan. Dia berada di udara yang kita tak tahu apa yang ada, siapa yang kena kita tak tahu. Kita kena bersedia. Itulah yang katakan persediaan tu memang physically dan mentally. Dan sebenarnya memang bila kita nak turun ke lapangan membantu ni, memang kita tahu mereka yang tertekan ni diorang akan mengalami depression kadang-kadang kan. Diorang mengalami tekanan dalam meneruskan. Tengok anak ni tak cukup makan ni, dah sampai tahap makan Maggi kan. Banyak cerita sedih lah yang kita tengok dekat luar sana. Dan dalam keadaan tekanan tu sebenarnya kita ni perlu salurkan bantuan ni pada orang yang betul pula, pihak kami. Jadi maksudnya kami ni sebenarnya bila kita nak salurkan bantuan tu, kami kena interview dalam phone tu. Kita kena tanya macam tu kak, kerja ke tak kak kan. Keadaannya macam mana sekarang, makan cukup tak kan. Kalau orang yang jenis yang dia depressed atau dia tekanan tinggi ni kan, dia kata kalau aku cukup makan memang aku tak kau dah kan. Dia cakap macam tu dalam keadaan marah kan, sebab dia tekanan, dia tertekan gitu. Dia depressed. Jadi kita sebagai sukarelawan yang menerima call orang ramai ni kena tenang, sentiasa tenang, relax kan. Kena terangkan balik kan. Jadi bila kita terangkan balik tu baru dia faham kita
Sebab dalam keadaan ni kita mengajar orang juga supaya okey bertenang, relax kak, kami cuba bantu akak cuba faham kami juga, kita tolong each other. Itu kita tolong kita tu saya rasa sangat tepat lah. Kita jaga kita. Kita jaga, okay, kita jaga. Jadi maksudnya, tapi alhamdulillah sebenarnya dalam keadaan begini ramai, tidak signifikan, ada yang mengambil kesempatan pun ada, tapi kita dapat detect. Tapi maksudnya kita dengan interview ni kita dapat pastikan yang menerima ni benar-benar memerlukan, benar-benar terputus bekalan. Yang itu kita cuba salurkan. Itu dalam maksudnya tadi mentally kita kena bersedia ke arah tu. Dan secara fizikalnya pun kita kena bersedia juga. Macam doktor dia kena pakai PPE kan. Itulah PPE tu. Kita kena pakai face mask, kita kena ikut prosedur daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat tetapkan kan. Kita panggil tu dia panggil social distancing yang kena ikuti, atau batas sosial yang kita kena ikut tadi tu, kita kena follow. Dan kita kena bersedia juga dengan laporan-laporan. Sekali kami keluar, kami kena update pada JKM. Itu kena bersedia dari segi documentation tu pula kan. Dan sebenarnya kita pun cuba untuk berhubung dengan lebih ramai pihak. Dan alhamdulillah AYG pun sekarang ni menerima rakan kolaborasi bersama dengan pihak MBM Majelis Beliau Malaysia, dengan pihak Sunway Group, Sunway Group of Companies kan. Mereka bersedia untuk beri bulan setiap hari Jumaat untuk Ramadan ni. Selain daripada kata kita akan cuba usahakan. Jadi antaranya kita kena bersedia untuk menerima dan berhubung dengan ramai pihak. Dalam keadaan kita pun kena relax. Sebab orang di sana, kat luar sana kita tahu tekanannya macam mana. Begitulah Ustaz persediaannya. Ya, memang bukan benda yang mudah lah ya, kita nak membantu golongan berkeperluan ni. Mereka bukan setakat fizikal, dari segi material saja tak ada, kadang-kadang emosi pun terganggu dan sebagainya. Jadi memang betul lah persiapan itu sangat penting. Dr. Wahidah tadi maknanya doktor bertugas dalam menghadapi screening petugas kan. Jadi ini bukan setakat untuk screening pesakit, petugas itu sendiri harus bersiap sedia. Jadi apa cabaran-cabarannya? Maknanya screen petugas-petugas hospital yang katanya sampai tadi 11,000 dan sebagainya. Mungkin apakah cabaran-cabaran yang doktor hadapi? Okey. Tak adalah 11,000 tu kita screen. Maksudnya sesiapa yang expose dengan patient yang pada asalnya tak ada tahu pun dia COVID lah. Jadi biasanya yang kita terima tu kebanyakannya bukan yang tak mengaku. Ada yang dia tak boleh berbahasa. Maksudnya orang yang bukan Malaysia, kan. Dia orang tak tahu pun dia orang infected. Dah 2-3 hari dalam ward baru tahu dia orang infected. Lepas tu dah melalui 2-3 kawasan seperti ED, ward dah 2 kali pergi pindah. So semua ward kat situ dia akan buat saringan. Ada juga yang patient yang backbound ataupun kena stroke, memang diorang tak tahu. So semua staff yang expose dengan patient-patient yang COVID positif lepas tu yang akan datang screening kat kami lah. Cabaran tu memang bukan setakat yang pekerja ni, kita orang pun cabaran juga. Kalau ikutkan guideline COVID pun berubah dah berapa kali, kita punya guideline untuk healthcare workers ni, untuk pekerja kesihatan pun berubah berapa kali. Pada asalnya kalau katakan ada istilah dengan kata home quarantine kepada pekerja yang expose, kita ambil swab tapi balik bekerja. Pelik tak? Kat rumah tak boleh jumpa anak, tak boleh jumpa lelaki, duduk bilik seorang, lepas tu pergi kerja keluar masuk. Jadi dia pelik lah. Dia macam home quarantine tapi kerja macam biasa. So jadi ada perubahan kat situ dari segi guideline, macam mana kita nak bagi, dan juga risiko kalau datang bekerja, entah aku positif kena kat kawan-kawan yang lain. Kan? Lepas tu kalau jadi kepada patient tak ada isu sebabnya kita pakai PPE. Tapi bila yang kata DG kita kata benda tu banyak berlaku dekat pantry lah. Pantry HKL ni bukan kecil. Bukan besar, kecil je. Dah berselisih bahu polisih tu. Dia tak ada kira social distancing tu agak sukar untuk jalankan kalau kita dah buka PPE. So risiko dia kat situ. Kalau saya potential untuk jadi tapi kita masih bekerja, apakah kat situ risiko dia lah. Jadi semua dalam dilema. Ada juga yang kata macam takkanlah selama saya ni tak boleh pegang anak langsung, lepas tu pergi kerja stres. Tu mentally stress lah. Memang mentally stress. Ada juga yang kita baru-baru ni je baru kita dapat kawasan yang kita panggil kenanga, asrama kenanga untuk healthcare workers, untuk kita kuarantinkan jauh daripada rumah lah.
cuba bayangkan isu yang Kampung Baru hari tu. Kita punya petugas HKL hanya berapa ratus dia duduk dekat Kampung Baru kena buat screening yang tak boleh datang kerja. Lockdown. Macam mana tu? So dari kat situ cabaran yang besar jugalah. Banyak kita datang saringan tu beramai-ramai datang untuk terus diorang kita macam ambil swab. Siapa yang tak ada simptom kerja, yang ada simptom kuarantin kat rumah. So itu isu dia tak sampai 14 hari. Memang tak akan sampai 14 hari. Kita kena proses sampel secepat yang mungkin. Dari situ memang datanglah physical exhaustion, mental exhaustion. Berpisah dengan keluarga tapi terus bekerja. Bila kerja kena stres pakai PPE, jumpa sister, tak boleh dapat cuti kuarantin, tak boleh pula cuti kuarantin, kena kerja juga. Macam tu. Jadi masing-masing ada lah dia punya masing-masing. Nak kata allowance tu cukup tak cukup sebenarnya. Kalau katakan pengorbanan tu bukan kira allowance sebenarnya. Ada juga yang kata macam kenapa nak bagi makanan dekat pekerja frontliners ni? Bukan masalah duit masalah dia. Masalah dia ialah masalah masa. Bila dah keluar tu kita tak boleh nak pergi mana dah nak cari makanan. Itu dah sebabnya bukan tak ada duit. Tu masalah masa. So banyak pengorbanan yang tak nampak lah, mungkin tak nampak. Dan Alhamdulillah macam dalam HKL sini kita banyak berubah dan banyak gaduh dalam. Tu biasalah, gaduh-gaduh tu biasa. Tapi Alhamdulillah tak apa, kita teruskan juga. Saya tengok itu banyak positif dan banyak pengorbanan dari segi pekerja kesihatan jugalah. Tak tergambar lah saya pun kat sini memang dapat bantuan daripada beberapa jabatan yang bantu kami kat sini. Dan Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ni satu true story lah maknanya ya yang ditahkan oleh Dr. Wahidah sendiri yang memang saya rasa setiap keluarga-keluarga yang mempunyai perkhidmatan begini, doktor-doktor, petugas nurses-nya sudah tentulah menghadapi cabaran-cabaran begini ya, kadang-kadang disebut tadi. Okey, saya nak tambah sikit yang pasal PPE boleh? Kan? Saya nak tambah sikit yang pasal PPE. Boleh, sila. Yang pasal PPE tu, kalau katakan saringan, kita bukan buat dekat dalam aircon tau. Jadi kita buat kat luar dalam keadaan terik. Kalau katakan ada masjid, kita pergi masjid ada kat sini. Alhamdulillah, kalau kami kat klinik, kami tak boleh buat dalam klinik. Kami kena buat luar klinik. So maksudnya koridor luar, panas, terik dan ada sumbangan kipas lah. Itu Alhamdulillah lah. Kipas pun jadilah. Okay, aircon pun ni pun tak jalan jadilah. Jadi kat situ bukan setakat ni lah. Dia punya bila buka aje PPE tu dia dah menitik-nitik. Dia bukan menitik, dah basah satu lenjon dan satu baju. Lenjon. Jadi sekarang ni nak untuk cover yang PPE dulu, bila kita katakan ada video viral pakai plastik sampah dan sebagainya, itu betul. Itu memang betul. Kami pun memang mengalami benda yang sama. Daripada pakai coverall dengan kain yang separuh ni pun berpeluh, apatah lagi pakai plastik. Tak sampai berapa minit dah menitik dah. So itu plastik dah. Tapi disebabkan untuk keselamatan, kena juga pakai beli juga plastik sampah tu untuk digunakan. Dan sekarang ni boleh dikatakan kami kalau ikutkan CDC dengan guideline CDC dengan WHO, kita recycle balik N95. So HKL kita dah start recycle balik dalam minggu ni lah. So kita kumpul balik N95 yang dipakai, kita hantar untuk kumankan dan dihantar balik ke tempat-tempat yang digunakan N95. So kita nak kata okay, memang kurang PPE, ya betul. Tapi tak ada risiko ke kalau recycle ni penggunaan itu Dr.? Dia ada guideline daripada CDC dengan WHO yang kena ikut. Itu adalah salah satulah, ya betul. Okey. Baik, terima kasih. Soalan terakhir untuk Dr. Zafri ya. Kita dah hampir sejam ini. Mungkin dari segi kita dah bicara tentang sumbangan, dari segi pengorbanan dan sebagainya. Mungkin secara umum hampir 3-4 fasa PKP kita ni. Maksudnya dari segi bagaimana Dr. Zafri melihat respon masyarakat lah. Mungkin ada masyarakat masih lagi berfikiran sebaliknya ataupun kebanyakannya faham tentang bagaimana tugas-tugas yang kita sebut tadi lah. Tak boleh balik rumah dan sebagainya, kadang-kadang stres, tapi kerja mesti dilaksanakan. Dia mungkin Doktor lihat secara umum respon masyarakat terhadap pengorbanan tugas-tugas kita ni. Silakan. Okey, kalau nak kata
masyarakat mungkin tak tahu kerja sebenar yang berlaku. Segala lencun-lencun dalam badan bau busuk kan. Lepas tu dengan apa kalau nak balik mandi dulu baru balik dan sebagainya kan, dengan kesahan yang berlaku. Tapi kami dihargai, nampak sangat dihargai. Kan memang ada suara-suara kecil kata kenapa nak kena bagi sumbangan pada frontliner, makanan contohnya kan. Tapi bagi saya bukannya isu diorang nak makan sangat, tapi lebih pada satu bentuk sokongan lah sokongan, nampak solidariti dan supaya naikkan moral petugas kesihatan ni. Kita tak nampak macam dipinggirkan, dan sumbangan memang tak putus-putus. Masa saya Sungai Buloh dulu sekejap, sebulan lepas lebih kurang, memang berterusan hari-hari akan ada sumbangan sampai kita kena bagi pada semua yang bukan yang tak menjaga pun akan dapat. Di SKL pun sama, tak putus-putus. Sedang pun dapat juga. Hari-hari dapat. Dan memang sumbangan ni dihargai, dan kami alhamdulillah bukan kata menantikan tak, tapi bersyukur dengan sumbangan yang diberi. Ini satu bentuk tanda yang masyarakat memandang positif tentang apa yang kami lakukan, alhamdulillah. Dan kami sangat berterima kasihlah kepada masyarakat yang turut menyumbang kepada frontliner. Bukan sekadar barang makanan je, PPE pun ada, dan alatan-alatan pun ada. Ya. Begitulah maknanya satu panggil usaha yang dilakukan oleh masyarakat Walaupun yang macam Dr. sebut tadi bukan soal makannya, tetapi satu sokongan lah sokongan moral dan juga usaha-usaha kita untuk inilah So dari segi saudara Nizam apa cabaran yang AYG hadapi dalam misi yang disebut tadi kan, maknanya hantar makanan, bantu untuk distributekan PPE contohnya lah, berbagai lagi usaha-usaha selain daripada masyarakat. Jadi apakah cabaran-cabaran yang AYG hadapi sepanjang usaha-usaha volunteer ni? Silakan. Okey, cabaran pada peringkat awal kita mencabarnya bila kita cuba dapatkan sukarelawan lah. Sebab kita tahu risiko yang berlaku. Walau bagaimanapun kita melihat kita tidak perlu ambil sukarelawan luar lah, bergerak daripada yang di dalam, maksudnya daripada penggerak AYG sendiri ataupun pekerja AYG sendiri yang memang dengan benda etika dan tanggungjawab sebagai pekerja belia. Dan terutamanya kita kena yakinkan mak ayah juga kita punya pekerja belia kita ni kan. Maksudnya tidak semua yang akan membenarkan. Itu antara cabaran yang kita hadapi lah. Alhamdulillah dengan kekuatan setakat ni kita ada 10 orang bersama dengan kita menggerakkan saluran bantuan yang kita dapat daripada umum kepada mereka yang berada di luar sana. Dan saya nak menyentuh juga sikit soal frontliner kita ni kan. Saya fikir kepada mereka yang bertanya atau berfikir kenapa perlu frontliner dibantu kan. Saya nak tekankan sikit, mungkin Dr. Wahidah dan Dr. Jeb dah beritahu tentang apa yang tekanan yang doktor-doktor hadapi. Tapi yang ni saya nak beritahu juga tentang apa yang saya sendiri lihat di mana kita buat penghantaran bubur lambuk kan. Kita dah 2 kali hantar bubur lambuk dekat Hospital Kuala Lumpur dan juga Hospital Sedang hari Jumaat lepas, Ramadan pertama, dan semalam hari Rabu kan. Kita dan sepanjang perjalanan ke HKL tu pun kami akan drop by di blok kan yang dijaga oleh abang-abang polis kita ni. Kami pergi tu maknanya sekitar pukul 3 macam tu, 3 petang ke 4 petang gitu. Waktu penghantaran tu memang jelas kelihatan di wajah mereka ni yang petugas-petugas keselamatan ni letih, nampak muka letih. Yalah maklumlah dalam keadaan puasa kan, dan lepas tu bertugas berdiri lama kan, menghadapi ratusan kereta mungkin pada satu hari itu. Jadi itu pun bila saya tengok mereka kekal dengan keadaan atau posisi mereka, itu satu tanggungjawab dan pengorbanan yang tinggi lah. Saya kira betul macam Dr. Jack kata, ini bukan mereka pinta pun, mereka langsung tak minta, tapi percayalah itu adalah salah satu moral support kepada mereka
tanda kita sebagai rakyat biasa ni menyokong mereka yang tetap bersama-sama dalam keadaan sukar ni. Selain daripada itu, cabaran yang lain banyaknya soal pergerakan ni lah. Tidak banyak soal lain yang cumanya kami NGO ni mungkin terhad dari segi sumber keuangan, contoh kenderaan untuk kita bergerak, tapi alhamdulillah kita yang baik daripada pihak luar, bukan sekadar wang ringgit, ada yang menginfakkan sekejap, untuk memberi sumbangan kita sepanjang program ni berjalan. So itulah yang kita ni, walaupun ada tapi saya fikir tidak ada masalah yang tidak boleh kita boleh tambah baiklah pergerakan kita. Dan saya nak maklumkan juga yang setakat ni jumlah barangan kering atau barangan dapur yang kita dah salurkan 2,500 buah keluarga yang dapat manfaat sepanjang PKP ni berlangsung. Dan sepanjang Ramadan ni memang kita buat bubur lambuk dan juga kurma setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Itu kita akan teruskan. Selain daripada barangan dapur ni juga, mana yang memerlukan tu dia akan tetap call atau berhubung kita melalui WhatsApp, kita akan teruskan jugalah. Dan insya-Allah moga semuanya berakhir dengan baik. Kita mesti menang dalam pertandingan ni lah. Bukan pertandingan, dalam keadaan cabaran inilah. InsyaAllah. Ya Allah. Okey, Dr. Wahidah, last sekali soalan lah. Apa nasihat nasihat doktor terhadap masyarakat dalam maknanya sebagai frontliner ini, untuk kita pun tak tahulah sepanjang mana lagi perjuangan ini. Maknanya walaupun mungkin PKP itu akan dikurangkan ataupun dimansuhkan, tetapi pandemik ini dia akan berakhir mungkin memerlukan masa. Jadi mungkin petugas-petugas pun akan terus juga usaha mereka. Mungkin nasihat doktor dalam hal perbincangan kita ni, silakan. Saya pertama-tamanya memang nak mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia lah. Bagi saya memang tabik kepada semua rakyat Malaysia. Kalau kita kata rata-rata kalau kita pergi kedai ke pergi mana-mana, mask memang tak pakai mask lah. Memang strict. Memang strict orang kata. Nak belajar social distancing dan sebagainya. Sumbangan pun tak putus-putus. Saya kata memang terima kasih, itu yang pertama lah. Yang keduanya saya kata, kalau katakan PKP ni dihabiskan atau ditamatkan, jangan letakkan perasaan nak balas dendam. Balas dendam tu maksudnya lepas ni okey kita kumpul ramai parti, konsert ke apa dan sebagainya. Kita kena teruskan dengan kedai mamak, buat ramai-ramai balik. Tidak. Kita kena teruskan juga kita kata cara baru kita ni masih lagi kena do social distancing, sebab klinik ataupun kita pun saringan memang tak akan putus. Kena buat lebih daripada walaupun PKP ni ditutup ataupun ditamatkan, kita terus kena jalankan apa yang dijalankan hospital, masih lagi kena berwaspada lah. Sebabnya apa yang berlaku, kita tak nak sejarah mungkin berulang pada wabak yang berlaku tahun 1900 tu, seabad yang lalu, di mana first wave tu alhamdulillah PKP habis, tamat, diorang pergi bergembira di tengah-tengah jalan dan semua. Dan yang second wave tu, dia punya pesakit tu lebih tinggi daripada berpuluh kali ganda daripada yang first wave. So kita tak nak yang tu. Kita tak nak yang ada budaya balas dendam lepas PKP ni. Itu sahaja tu harapan saya lah. Kita tak nak penat dah lepas ni, kita nak rehat terus. Rehat terus. Balas dendam. Tak nak second wave, penat. Baiklah, okey. Yalah, kita dengar apa yang doktor sebut tadi, satu benda yang amat benar sekali. Yang maknanya rakyat Malaysia kena bersabar. Kita alhamdulillah kita perhati pun pattern pesakit baru pun nampaknya insya-Allah akan berkurangan. Dan walaupun demikian, maknanya setiap orang kena berusaha lah, berganding bahu. Maknanya tak bolehlah kita sebab balas dendam dan sebagainya. Tapi yang penting adalah teruskan usaha untuk mengekalkan kesihatan, penjarakan sosial itu satu yang sangat-sangat penting lah untuk kita capai satu matlamat itu, untuk
yang sebab kita menang itu, tapi jangan sampai menang tengah jalan saja jangan tapi akhirnya kita tewas di penghujungnya. Jadi itulah harapan kita, insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada kesemuanya panel kita yang sudi berkongsi pandangan, buah fikiran dan juga pengalaman terutamanya yang telah pun dihadapi bagaimana kita mendepani cabaran COVID-19 ini, terutama sekali para petugas. Dan saya percaya bahawa di luar sana tu ramai lagi lah yang mungkin kalau kita kata nak bercerita bagaimana cabaran-cabaran itu mungkin terlalu banyak, tapi cukuplah sekadar mewakili rakan-rakan kita yang mungkin sekarang ni sedang berjuang, yang sekarang ni sedang menghadapi COVID ini. InsyaAllah kita harapkan seluruh masyarakat akan terus berganding bahu, berusaha selain daripada kita bermunajat bulan Ramadan ini, insyaAllah doa mudah-mudahan penyakit kita ini akan terus berkurangan dari semasa ke semasa dan akhirnya kita akan kembali kepada normal dan keadaan yang lebih baik, insyaAllah. Jadi terima kasih Dr. Zafri, terima kasih Dr. Nur Wahida, terima kasih Saudara Nizam atas masa yang diberikan untuk kita berkongsi dan insyaAllah ada manfaatnya oleh rakan-rakan kita yang mungkin menyaksikan dan mendengarnya di luar sana melalui FB Live, dan insyaAllah ada kesempatan kita akan bertemu sekali lagi. Terima kasih kepada para pendengar sekalian di atas perkongsian ini dan insyaAllah saya doakan mudah-mudahan kita semua akan berada dalam keadaan lebih baik, insyaAllah. Jadi terima kasih atas perhatian semua. Kita bertemu lagi dalam siri yang lain dalam wabtv.my melalui FB Live, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.